bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sidang penonton sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Dr. HD dalam segmen Tangisan Mu'alaf. Sebenarnya satu tangisan yang paling hebat adalah tangisan mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah besarnya hidayah Allah, kerana Allah memilih mereka yang perlu diberikan hidayah dan akhirnya mereka menerima Islam. Merekalah sahabat-sahabat kita di dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini dalam Tangisan Mu'alaf kita akan membawa sebuah kisah daripada seorang mu'alaf. Kita nak tahu perjalanan kehidupan, cabaran dan apakah perbezaan sebelum dan selepas masuk Islam ataupun menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah Ustaz akan berkongsikan sebuah kisah yang sangat menarik untuk dijadikan satu inspirasi, iaitu kisah Mus'ab bin Umair. Dan insya-Allah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk kenal tetamu kita, kita saksikan video teaser. Nama aku Alia, seorang mu'alaf, dan ini kisah keluargaku. Orang cakap ada anak OKU ni susah. Betul ke? Setiap pagi seperti mana ibu bapa yang lain, aku menyiapkan pakaian anak-anakku, membeli mereka makan dan membantu mereka belajar. Tak susah pun. Waktu tengah hari, kami sekeluarga akan ke kaki jalan untuk berniaga gula kapas. Aku menolong suamiku menyiapkan kelengkapan. Walaupun dia buta sebelah mata, tak susah pun. Aku tak pernah mengeluh dan alhamdulillah rezeki yang Allah limpahkan cukup untuk aku sekeluarga. Tak susah pun. Dan ini kisah keluargaku. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti mana yang Allah sebut, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kita nak dustai? Itulah sebenarnya nikmat yang ada pada kita, nikmat keimanan kepada Allah, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat ahli keluarga kita. Maka hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bersama dengan kita di studio Puan Nur Alia Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir untuk berkongsi pengalaman dalam Tangisan Mu'alaf. Alhamdulillah. Baik, Puan Nur Alia, bila kita tengok tadi apa yang dipaparkan, maka kita nampak sebuah keluarga yang bahagia insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Cuma kita nak mengetahui bila Puan Alia masuk ialah dalam Islam, boleh tak Puan Alia perkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Assalamualaikum, saya Nur Alia binti Abdullah. Saya berasal dari Kuala Kubu. Kini sekarang saya tinggal di Ampang, Selangor. Saya masuk Islam pada tahun 2013 dan berkahwin pun 2013 jugalah. Masa tu family saya, ibu saya dia tak sukalah saya masuk Islam, saya kahwin apa semua. Jadi sekian lamalah dia tak bertegur dengan saya. Lepas saya ada seorang anak, barulah dia terima balik saya dengan suami saya, dengan anak saya yang OKU. Masya Allah.
Sebenarnya pengorbanan seorang mualaf apabila masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan satu pengorbanan yang besar. Ya, betul. Sebab tu bila kita sebut tentang tangisan mualaf kan, Puan Nur Alia, tangisan itu dalam masa yang sama, tangisan yang besar adalah tangisan kegembiraan menerima hidayah Ya, Allah. betul. Dan apabila di sana ada cabaran, ada dugaan, sudah pasti kita nak Allah bantu kita, dan bukan saja Allah yang kita harapkan, dan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita, kita nak mereka faham dan bantu kita. Baik, bila kita sebut tentang masuk ataupun kembali ke dalam agama fitrah, sebenarnya macam mana terdetik untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala? Terdetik saya masuk Islam, masa saya sekolah lagi, saya suka bergaul dengan kaum-kaum Melayu di sekolah. Allah. Lepas tu saya terdengar sebuah lagu dikumandangkan setiap waktu. Aha. Waktu Zohor dengan Asar. Saya pun tergerak. Lagu apa tu yang Waktu tu di sekolah? Ya, waktu tu di sekolah saya. Masa tu sekolah petang. Sekolah petang tu saya terdengarlah kemundang lagu tu. Lagu apa tu ya? Tergerak hati, tanya pada cikgu lah. Cikgu, adakah lagu apa ni? Asyik setiap waktu dikumandangkan. Lepas tu cikgu bagi tahu saya, itu bukan lagu, itu adalah azan untuk memanggil orang solat. Allahu Akbar. Saya rasa tenang masa tu. Terdengar azan tu, saya memang rasa tenang, tak ada apa-apa fikiran. Allah. Lepas tu tergerak pada hati, tanya cikgu, boleh tak saya ambil bab agama? Cikgu kata tak boleh. Kalau bab agama memang apa ni lah, tak boleh ambil. Kalau bab tasawuf Islam boleh. Tasawuf lah. Jadi saya pun ambil tasawuf Islam. Dalam kelas tu ramai-ramai kaum Melayu ni, hanya saya seorang je non-Islam. Allahu Akbar. Saya memang bersyukurlah, tergerak hati, memang Waktu niatlah. itulah jatuh cinta kepada Islam, Ya. disebabkan asalnya rasakan itu adalah satu lagu, sebuah Ya. lagu. Akhirnya itulah panggilan ilahi untuk manusia mengerjakan ya. solat. Ya. Jadi selepas itu belajar tentang Islam. Ya, belajar dengan tentang Islam, dengan sampai sekarang lah saya mengikuti kelas mu'alaf dengan Ustaz Farhan lah, setiap waktu malam. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya lepas saya habis niaga apa semua, saya akan ikuti kelas dengan Ustaz Farhan. Dia amat membimbing saya, ajar saya. Syukur Alhamdulillah. Masya Allah. Tu sahabat-sahabat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya hidayah Allah ni luar biasa. Dia boleh masuk dalam pelbagai sudut dan pelbagai cara. Ya, Saya betul. teringat juga waktu kisah mak saya, serupa juga kan, saya sebut kepada sahabat-sahabat sedang penonton, mak saya masuk Islam umur 17 tahun, dan ketika mana dia boleh tertarik kepada Islam tu dengan panggilan azan. Ya. Allahu Akbar. Panggilan azan, panggilan seruan ilahi. Tapi ada juga orang yang tak suka mendengar azan. Ya, saya Sedangkan orang yang ialah bukan Islam ataupun orang yang non-Muslim tertarik dengan panggilan ilahi. Sebab tu subhanallah. Saya memang terdengar azan tu rasa tenang, jiwa dia rasa tak ada apa. Alhamdulillah, saya rasa gembira. Terdengar setiap kali, saya memang dengar azan tu sampai habis. Subhanallah. Itulah hebatnya kuasa Allah, rahmat Allah. Apa yang kita dengar sebenarnya panggilan azan ini adalah satu ketukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, betul. Sekiranya orang mereka yang tidak beriman kepada Allah pun boleh tertarik, kita orang Islam, sahabat-sahabat sidang penonton, mestilah kita rasa menghayati panggilan ilahi, sebab dia adalah panggilan agung daripada Ya, Allah betul. Subhanahu Wa Taala untuk kita bersujud kepadanya. Baik, Puan Nur Alia, bila kita sebut tadi tentang ialah bagaimana bermula terdetik untuk memeluk agama Islam, kembali kepada agama fitrah, kita nak Puan Alia kongsikan dengan sahabat-sahabat, dengan kami semua, sebenarnya ada tak cabaran dalam bila ialah kehidupan ketika mana dah memeluk agama Islam ni? Cabaran tu saya penuhi macam-macam dugaan saya, dengan anak-anak saya sakit.
sakit kronik. Setiap bulan ke hospital dengan suami, mata buta sebelah. Dia bila masa memandu, dia akan tutup sebelah mata dengan satu tangannya drive-nya, membahayakan diri. Jadi sebelum ni suami ni dia driver lori lah. Sebabkan anak first saya OKU, jadi ada jantung berlubang, dia pendengaran, penglihatan, skala lah semua anak first anak saya lah. Jadi dia berhenti bawa lori, dia start niaga. Sampailah sekarang. Allahu Akbar. Saya difahamkan bahawa Puan Alia ketiga-tiga anak tu Ya, OKU. sakit. Anak yang pertama tu Dia OKU masalah pembelajaran, dia ada pendengaran, ada penglihatan. Lepas tu sekarang ni ada jantung berlubang pula. Allahu Akbar. Lepas tu anak yang kedua, anak perempuan, dia pun ada jantung berlubang juga. Allah. Lepas tu bulan 9 ni dia kena pergi hospital cek IQ dia pula. Dia ada masalah IQ dia sebab dia tak boleh cakap, nak berak, nak kencing, sampai sekarang tak boleh cakap lagi. Anak ketiga lagi, anak ketiga anak perempuan, dia ada penyakit hormon thyroid. Setiap hari dia kena makan ubat. Lepas tu dia tak boleh membesar. Setiap bulan dia kena ambil darah, disuspekkan ada sel darah putih. Allah. Itulah sebenarnya pengorbanan Puan Alia yang mereka harapkan adalah kebersamaan kita sebagai umat Islam. Apabila kesengsaraan yang dirasai oleh Puan Alia, kita sepatutnya sebagai umat Islam juga perlu merasai kesengsaraan orang lain. Itulah yang digambarkan ukhuwah Islam. Apa yang diceritakan sebenarnya, kami di pihak Al-Bayan sudah pasti tersentuh dengan perjalanan kisah kehebatan iaitu memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Puan Alia sekeluarga, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Ustaz teringat di dalam sebuah kisah Mus'ab bin Umair. Ustaz nak kongsikan sebuah kisah yang mana Mus'ab bin Umair adalah seorang pembesar pada waktu itu. Mus'ab bukan saja memiliki keluarga yang daripada kalangan ataupun daripada keturunan bangsawan, bahkan dia kaya raya. Kemudian waktu itu sebelum memeluki agama Islam, sebelum masuk ke dalam agama Islam, Mus'ab bin Umair perwatakannya sangat lembah lembut, suka berpakaian kemas, mahal, indah dan minyak wanginya sangat hebat. Ini Mus'ab bin Umair. Ketika mana Mus'ab bin Umair belum masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, Mus'ab disanjung, disukai, kemudian dimanjakan oleh ibunya, adik-beradiknya, sehingga kan Mus'ab bin Umair selepas dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan di dalam Nabi SAW menyebutkan ma ra'aitu bi Makkah ahad ahsan min, iaitu aku tidak melihat sesiapa pun di Mekah ini lebih baik melainkan Mus'ab bin Umair. Waktu itu memang pakaiannya hebat, penampilannya hebat, tetapi apabila dia menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia dipulaukan. Akhirnya ibunya membencinya, ibunya mengurungnya, sehingga kan Mus'ab bin Umair dikurung oleh ibu yang awalnya disayangi disebabkan menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu cabaran. Dan Mus'ab bin Umair bukan saja bersabar dengan apa yang dilakukan oleh ibunya sehingga kan ibunya memukulnya, tetapi apabila dia mendengar ada sekumpulan sahabat-sahabat yang nak berhijrah ke Habsyah pada waktu itu, Mus'ab bin Umair usaha untuk keluar daripada tempat kurungan dan akhirnya berjaya keluar. Dan apa yang berlaku ketika mana perang Uhud, maka pada waktu itulah Mus'ab bin Umair menemui Allah dengan dalam keadaan syahid, sehingga kan Nabi SAW menyebut, maka ghattu biha ra'sahu, dia seorang yang kaya tetapi bila keadaannya dalam keadaan dia syahid, maka Nabi bersedih sebab kain kafan itu tidak cukup untuk nak menutup jasad Mus'ab bin Umair yang asalnya dalam keadaan hebat dan kaya. Kerana itu kata Nabi,
tutuplah di atas kepalanya dan kemudian letakkanlah sejenis rumput di kakinya supaya dapat menutup jenazahnya. Allahu Akbar. Itulah Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang dapat mengajak Muaz bin Jabal untuk masuk Islam, kemudian Sa'ad bin Ubadah. Ini semua adalah sahabat-sahabat yang tertarik kepada Islam disebabkan apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tangisan mualaf ini kita doakan kepada Puan Nur Alia supaya kuat sentiasa dan boleh kita nak tahu harapan Puan Alia. Harapan saya nak anak-anak saya sihat seperti budak-budak biasa, boleh bermain, berlari, tak ada pernah lelah. Jadi satu lagi harapan saya menjadi bisnes woman bersama dengan suami saya. Boleh membantu dia walaupun dia sebelah mata. Saya harap saya boleh membantu dia ke depan. InsyaAllah. Baik, kita sama-sama doakan kepada Puan Nur Alia, keluarga dan semua sahabat-sahabat sidang penonton. Semoga Allah membantu dan merahmati kita. Jadi kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin melahirkan da'i mu'allaf, ingin mengambil tanggungjawab untuk melahirkan seramai mungkin pendakwah-pendakwah untuk berdakwah di jalan Allah. Ayuh sama-sama kita berkongsi rezeki kita memberikan yang terbaik kepada pembangunan Al-Bayan, kerana kita akan membuat insya-Allah pembangunan di Kampung Pego Alor Gajah seperti mana yang tertera. Boleh ambil nombor telefon, boleh ambil nombor bank dan boleh sumbangkan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, kerana kita akan membuat rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di sanalah akan terkumpulnya dai-dai mualaf, akan lahirkan anak-anak mualaf dan kita akan usaha untuk membantu golongan mualaf. Kita akan berikan dalam 8 asnaf. Jangan lupa hak untuk golongan mualaf ini ada di sana, kerana kita akan usaha untuk membantu, kita akan usaha untuk menyalurkan bantuan zakat dan kita akan bangunkan pembangunan Akademi Al-Bayan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dermawan, hartawan, kami harapkan tuan-tuan boleh sumbangkan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. InsyaAllah, semoga segala apa yang kita buat, kita akan dapat saham kita di dunia dan juga di akhirat, dan dia akan berkekalan menjadi amal jariah kita insya-Allah, amalan yang akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal, kerana mereka akan mengislamkan orang insya-Allah, akan menjadi duta Islam. Jadi ayuh sama-sama kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Nur Alia Abdullah kerana sudi berkongsi dengan kami cerita dan menjadi satu inspirasi kepada tuan-tuan di rumah sana. Ayuh sama-sama kita beramal dan kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Sebab tu tagline Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan setiap hari Ahad. Jangan lupa kita bersama dalam segmen Tangisan Mu'alaf. Kita akan bawakan kisah-kisah yang menarik dan kisah sahabat untuk menjadi inspirasi kita semua. InsyaAllah bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam